Apakah kamu tidak mendengar perkataan orang-orang zalim dalam neraka? Jikalau adalah dahulu kami mendengar atau kami berakal, maka tidaklah kami ini menjadi isi neraka. Sebab itu Islam dia ada hukum khas dalam bab akal. Siapa yang membinasakan akal dia, maka dia dikena had, 40 rotan dipukul. Dia minum arak, dia kena sah. Sebab itu nikmat akal itu besar. Dengan akal manusia boleh mengenal Tuhannya, dengan akal manusia boleh memilih jalan baik dan seterusnya. Tiba-tiba dia rosakkan akal, nikmat besar itu, maka dia kena belasah 40 hutan. Itu hukum syariat dalam Islam. Jadi akal bukan nikmat yang bila digunakan betul dia selamat. Tapi sekadar akal saja tak dipandu syariat, tak dibolehkan juga. Sayyidina Ali kata, manik tamada ala aqlin dallah. Siapa yang memakai akal semata-mata, confirm dia sesat. Akal dia terbatas, tapi kena gunakan dia. Kalau tak ada dia, gila panggil. Tapi kalau sekadar dia tak boleh, dia kena pandu dengan syariat. Manik tamada ala aqlin dallah. Wa manik tamada mal qalla. Wa manik tamada ala jah zalla. Wa manik tamada ala Allah fala dhalla wala qall wala zall. Siapa beriktimat bersandar pada akal, dia akan sesat. Siapa berpegang pada harta, harta akan habis. Pegang pada nama, jawatan, pangkat, dia akan hilang. Siapa berpegang kepada Allah, bahawa dia selamat. Dia tak akan sesat, dia tak akan meleset, dia akan maknanya mengalami masalah dia. Itu maknanya akal mestilah digunakan perjalanan yang betul. Jadi si neraka dia menyesal. Kalau kami guna akal yang betul, tak jadi kita masuk neraka. Itu tak ada faedah lagi dah. Dan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata kepada Tamim Ad-Dari, apakah yang mulia padamu? Menjawab Tamim, al-aqlu, ada akal. Maka menyambung Umar, Sayyidina Umar jawab, benar engkau. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang aku tanyakan kepadamu. Maka menjawab Rasulullah SAW seperti yang kamu jawab juga, sama. Kemudian bersabda Rasulullah SAW bahawa aku telah bertanya kepada Jibril alaihissalam, apa yang mulia? Menjawab Jibril, menjawab akal. Bukan akan, akal. Al-aqlu. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, di mana Al-Barra berkata, pada suatu hari banyaklah persoalan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai manusia, tiap-tiap suatu itu ada kenderaannya, ada kenaikan dia. Dan kenderaan manusia itu ialah akal. Warna untuk sampai ke satu destinasi kita menggunakan kenderaan. Maka kenderaan ialah akal. Untuk sampai kita pada mengenal Tuhan, mengenal akan hukum syariat Tuhan, mengenal tanggungjawab dengan Tuhan, semua kita gunakan akal itu. Betul untuk tua kita bila kita buat salah, dia kata apa? Kan ni buat kerja tak memikir. Memikir dengan apa? Akal, bukan dengan kaki, bukan dengan tangan. Kan dia buat kerja tak memikir, itulah jadinya. Jadi kenderaan dipanggil matiyah. Kenderaan kita ialah al-aqlu, ya. Yang terbaik dalil dan pengetahuan dengan keterangan ialah yang lebih dari kamu akalnya. Mana siapa yang lebih akalnya, lagi terang dia nampak. Akal tak sama, ada yang cahaya terang, ada kurang sikit, ada yang sangat terang. Ya Allah. Dia ada dua akal. Satu dia panggil al-aqlul gharizi, satu lagi al-aqlun nafi'.
Kita nak ialah al-aqlun nafi', mana akal yang membawa manfaat dunia akhirat. Kalau al-aqlu ghalizi ni tuang kafir mana ada 3 kali 3 9, 4 kali 4 16 sama-sama dia boleh fikir sekadar tu je lah. Kalau akal yang manfaat dia boleh bawa terus sampai ke sana, dia membina keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian Sayyidina Abi Hurairah berkata radhiyallahu an, dia menerangkan tatkala baginda Rasulullah SAW kembali daripada perang Uhud, lalu mendengar banyak orang berkata satu sama lain berbincang, si Anu terlebih berani dari si Anu. Si Anu menderita yang tidak pernah dideritai oleh orang lain. Dan begitulah desas-desus gitu macam-macam. Maka menjawab Rasulullah SAW, ada pun si ini, maka tidak ada pengetahuanmu padanya. Ya. Bertanya orang ramai, orang banyak, mengapa begitu ya Rasulullah SAW? Menjawab Rasulullah SAW, mereka itu berperang menurut akal yang dianugerah Allah Ta'ala kepadanya. Kemenangan dan niatnya adalah sekadar akalnya. Mana kemuncak akal tadi kalau dicantik, mana akal yang membuat manfaat tu, besarlah manfaat dia. Tapi kalau akal disingkat, singkatlah dia. Orang yang menggunakan akal singkat, mana dia hanya memikirkan tempat di dunia sementara, tu akal singkat. Akal yang cerdik, dia punya pemikiran sampai ke sana tu, nak selamat sampai ke sana, tu akal yang panjang. Allah. Benar Al-Barra bin Azib, dia kata bahawa Rasulullah SAW bersabda, bersungguh-sungguh para malaikat dan rajin mentaati Allah Ta'ala dengan akalnya, dan bersungguh-sungguh oleh mukmin daripada anak Adam menurut kadar akalnya. Ya, kalau akal dia tu tinggi, lagi dia kerja lagi laju, dan pendapatan benda yang dipikir pun lagi tinggi, lagi kedudukan dia hebat, atau akal. Mana yang paling banyak berbuat amal mentaati Allah Ta'ala ialah mereka yang paling sempurna akalnya. Maknanya orang yang sempurna akal, sifat dia apa? Dia banyak menyiapkan bekalan amal saleh. Kalau tidak, dia dengan orang tu tak berakal ni. Ya, sebab dia kejar benda yang nak tinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Ya, kita nak fikir benda yang dibawa yang besar, makin hari makin dekat. Kemudian dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, dia mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa manusia memperoleh kelebihan di dunia? Menjawab misalnya dengan akalnya. Lalu aku bertanya lagi, di akhirat? Menjawab dengan akalnya. Dan bertanya aku lagi, bukankah mereka dibalas dengan sebab amalnya? Menjawab bagi salam, hai Aisyah, adakah mereka itu beramal selain sekadar akal yang dianugerahkan Tuhan padanya? Mana manusia itu akan beramal mengikut kepahaman yang didapat. Kepahaman itu dari mana? Akal. Kalau tinggi kepahaman dia, tinggilah amalan dia, hebat. Tapi kalau singkat, dia sekadar tahu gitu je, kurang lah mana. Sebab orang beramal kan berbeza-beza, sebab kepahaman dia tentang amal tu berbeza. Ada yang tak dapat kepahaman, pakai ikut-ikut. Ada yang sikit buat amal malah tak erti. Tapi kalau dia kenal, dia tahu sungguh, Masya Allah hebat, lain pula cara dia, bersungguh pula dia. Maka menurut kadar akal yang diperolehi mereka tadi, begitulah adanya amal mereka itu. Mana kalau hebat, hebat dah amalan yang dilakukan. Kalau tidak, balik sebaliknya tu. Dan menurut kadar amal itu, mereka itu pula dibalas dengan kadar amalan ini tadi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tiap-tiap satu yang mempunyai alat dan perkakas, semua tu ada alat dan perkakas dia.
Dan alat bagi orang mukmin ialah akalnya. Alat bagi orang mukmin ialah akalnya. Tiap-tiap satu itu mempunyai kenderaan. Kenderaan mukmin ialah akalnya. Dan tiap-tiap satu itu mempunyai tiang. Tiang agama ialah akalnya. Semua akal. Sebab itu dilarang kita menghilangkan akal. Tiap-tiap kaum itu mempunyai tujuan. Dan tujuan hamba Ta'ala ialah akalnya. Tiap-tiap kaum mempunyai penyeru. Dan yang menyeru orang yang beribadat ialah akalnya. Tiap-tiap saudagar mempunyai harta kekayaan. Dan harta kekayaan orang yang rajin ialah akalnya. Ya, tiap-tiap keluarga daripada rumah tangga ada yang membelanjainya. Dan yang membelanjai rumah tangga orang siddiqin, orang yang benar-benar membenarkan agama ialah akalnya. Mana mereka buat kerja itu bukan ikut nafsu, itu maksudnya. Dan tiap-tiap runtuh itu ada bangunannya. Dan bangunan akhirat akal dia. Tanpa akal yang sempurna manusia tidak akan mau membawa fikiran tentang akhirat yang besar. Dia leka. Tiap-tiap manusia itu mempunyai kesudahan yang disandarkan dan diingatkan. Dan kesudahan bagi siddiqin yang disandarkan, diingatkan ialah akal. Dan tiap-tiap perjalanan itu mempunyai rumah kecil tempat perhentian. Dan rumah kecil tempat perhentian bagi orang mukmin ialah akalnya. Semua akalnya. Jadi mana akal itu banyak kegunaan dia. Sebab itu diharamkan kita menghilangkan akal dengan meminum minuman yang memabukkan. Dan begitulah perkara-perkara yang lain. Dia menghisap benda-benda yang boleh mabuk dan sebagainya. Bahawa akal itu nikmat besar, pendapatan dia pun besar, dan dia membezakan antara insan dengan yang berakal dengan yang tidak berakal. Berkata ikut akal yang sebenar, dia akan apa? Ulaika kal an'am. Sama yang kaki 4 Quran kata dia. Habis. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling dikasihi Allah Ta'ala, orang yang tegak berdiri dalam mentaatinya. Mana mentaati Tuhan itu menandakan orang dikasihi, dan dia orang yang cerdik. Kemudian memberi nasihat kepada hamba-hambanya, sempurna akalnya dan menasihati dirinya. Lalu ia dapat melihat yang benar dan mengerjakan amal selama hidupnya. Maka ia memperoleh keuntungan dan mendapat kemenangan. Semua itu dengan apa? Dengan sebab akal digunakan dengan cara betul. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, yang paling sempurna akal di antara kamu ialah orang yang paling takut berta'ala. Akal paling sempurna bila akal tu dikawal dengan sifat yang mulia, ialah makhafatullah, gerun kepada Allah. Bila gerun tak ada, kerja dia tak ada pick up ni. Orang kalau satu dia takut kan, dia lari berlaju. Sebab dia ada benda menolak. Gerun ataupun minat, kasih, tu kena ada. Kalau tak ada, dia cerai cair. Ada yang paling sempurna akal di antara kamu ialah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Dan takut tidak daripada apa? Pengenalan. Bila dia kenal baru dia takut. Ya, dia tak akan lari kan kalau dia tak kenal harimau. Dan sepanjang umur hidup tak pernah, nama harimau pun tak pernah dia dengar. Dia duduk di kawasan bandar misalnya. Jadi kita bawa dalam hutan, dia dengar suara harimau, confirm dia tak lari. Dia tak pernah dengar nama. Tu apa tu dia? Sedap juga bunyinya. Buat balang nak terekam ni. Dia kan nampak ular tedung pula. Wah, lawa lah kata. Ni batang apa kilat-kilat. Dia tak pernah dengar. Kau kenal nama pun tak pernah dengar. Confirm tak lain. Orang lain dia dekat. Oh, lawa dia. Begitulah manusia. Bila tak kenal bahaya dunia tadi, akhirnya apa?
dia tertipu dengan racun dia. Ya, dia akan binasa. Dan begitu juga manusia bila tak kenal Tuhan, dia tak akan dapat merapatkan diri dengan Tuhan. Bahawa dia kenal, bahawa dia siapa dia atas, bahawa dia akan rapat, bahawa dia akan mesra, bahawa dia akan cinta. Yang paling sempurna akal adalah orang paling takut, dan takut dibina daripada pengetahuan. Dan yang paling baik perhatian tentang apa yang disuruh dan dilarang, meskipun sedikit buat amal sunat. Yalah, semua tu ialah perhatian. Apa perhatian? Kesedaran rohani itu. Itu semua benda-benda yang mahal ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penjelasan dipanggil hakikat akal dan bahagian akal pula. Ketahui ini bahawa berbeza pendapat orang tentang maknanya batas akal dan hakikat dia. Kebanyakan mereka melupakan bahawa nama tersebut dipakai kepada bermacam-macam erti. Itulah menjadi sebab perbezaan pada pendapat tadi. Jadi perbezaan orang gini-gini sebab dalam mengertikan dan meletakkan tempat itu. Tak sama. Baik, sekarang dia kata kebenaran yang menyingkap tutup mengenai akal ialah bahawa akal adalah satu nama. Al-aqlu, maknanya satu nama, dipakai bersyarikat kepada 4 arti. Itu dia. Dia akal tu ada apa? 4 maknanya pengenalan. Sebagaimana umpama nama mata, ya, daripada dipakai kepada bermacam-macam erti. Mata kita ni, kalau mata-mata dah lain pula, SB kan. Gitulah maknanya. Nada pun sama juga, mata lain pula ni. Ya, bila ada soalan lain, nada terkejut pula. Benda tu tengok keadaan dia dan apa yang berlaku tentang dia. Maka tiadalah wajar dicari untuk suatu bahagiannya, satu batas saja, tetapi hendaklah masing-masing bahagian disendirikan menjelaskannya. Mana tarik-tarik akal mengikut mana akal yang warisi, mana akal nafi'. Baik, yang pertama, akal ini adalah satu sifat yang membezakan manusia daripada haiwan satu. Ya, manusia nama manusia, haiwan pun nama haiwan. Perbezaan tetap mana? Ada akal. Dengan akal manusia bersedia untuk menerima pelbagai macam ilmu nazari, ilmu yang memerlukan pada pemikiran. Ya. Mana dalil Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Dia kata ialah sekalian alam ini. Macam mana wajah menunjuk, alam ni menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, itu kena pakai akal, kena fikir. Itu panggil nazar. Dia kena fikir. Mana tadi? Untuk mengatur mana usul-usul yang pelik yang menghajati kepada pemikiran. Kemudian akal, iaitu yang dimaksudkan oleh Al-Harz bin Aswad Al-Muhasibi, di mana dia mengatakan tentang batas akal itu. Ialah satu dipanggil ghanizah, ketabiat yang disediakan untuk mengetahui macam-macam ilmu nazari, ilmu yang berhajat kepada tilik pandang, penyelidikan, ya. Akal itu seolah-olah suatu nur cahaya. Nur, dia menunjuk. Akal menunjuk sifat dia. Dia akan menunjuk benda baik, benda buruk dan sebagainya. Yang dimaksudkan ke dalam hati, nur tadi itu, yang disediakan untuk mengetahui macam-macam keadaan dan ahwal, hal dia. Kemudian orang yang mengingkari apa yang tersebut di atas tidak menginsafi, lalu dia mengembalikan akal itu pada ilmu pengetahuan yang daruri, yang tidak memerlukan kepada pemikiran. Daruri tak pemikiran kan. 3 campur 3 6, 3 kali 3 9. Senang. Yang ni kena fikir banyak, terutama benda besar. Sebagaimana hidup ada satu dipanggil gharizah, untuk menyediakan tubuh bagi
ya, gerakan biasa, dan pengetahuan ke panca inderaan. Maka demikian lagi pula akal adalah satu warizah untuk menyediakan sebahagian haiwan, mana manusia, buat memperolehi ilmu pengetahuan. Sebagai akal yang gharizah, akal yang gharizi ni. Satu lagi akal nafi', satu lagi tinggi. Sekiranya bolehlah disamakan insan dengan kaldai tentang gharizah dan pengetahuan panca indera dia, maka dapatlah dikatakan bahawa tidak adalah perbezaan antara keduanya, insan tadi dengan haiwan, selain bahawa Allah SWT menurut adat yang berlaku menjadikan pada insan itu ilmu pengetahuan, dan tidak dijadikannya pada kaldai atau haiwan itu mana ilmu pengetahuan. Nah, saya sesungguhnya bolehlah disamakan antara kaldai dan barang yang keras, mana jamat yang lain daripada kehidupan ni, pokok kayu. Dan dicatatkan bahawa tidak ada perbezaan antara kaldai dan barang jamat, barang yang beku, pohon, kayu, batu, selain daripada Allah SWT. Itu menjadikan pada kaldai itu gerakan-gerakan tertentu sepanjang kebiasaan yang berlaku, ya. Kalau diumpamakan kaldai itu benda keras yang mati, nah, saya haruslah dikatakan bahawa tiap-tiap gerakan yang terlihat padanya, maka Allah SWT kuasa menjadikan pada yang keras itu menurut tertib peraturan yang maknanya kelihatan. Tuan menyusun, ya, dengan cara yang telah kita lihat, berbagai-bagai cara. Kemudian kata, dan sebagaimana harus dikatakan bahawa tidak adalah perbezaan bagi benda keras, mana jamat, batu, kayu, mengenai gerakan, ya, selain dengan gharizah yang tertentu. Maka dikatakan bahawasanya gharizah itulah dikatakan hidup. Mana akal yang gharizi biasa inilah. Dan juga disebut di sini, demikian jugalah perbezaan insan dengan haiwan tentang mengetahui ilmu pengetahuan nazari. Dia beza, manusia boleh, insan tak boleh, dengan satu gharizah yang disebut akal tadi. Maka akal itu adalah seperti cermin yang berbeza dengan benda-benda lain dalam segi memperlihatkan rupa dan warna, ya, dengan satu sifat yang khusus bagi cermin itu, iaitulah sifat dia mengkilat. Kalau cermin berkarat, dia tak boleh tangkap. Itulah kalbi insan, bila dia cantik, bersih, dia akan kenal, dan dibukakan oleh Allah SWT. Sebab itu dia kena jaga. Habis satu, Kemudian begitu jugalah mata berbeza dengan dahi tentang sifat-sifat dan keadaan yang ada pada mata. Kemudian sumakal ialah mata, wallahu a'lam.